jemaah depan ke depan, kerana dalam masa lagi kita akan mulakan forum kita hari ini. Saya ulangi kepada semua jemaah dapat ke hadapan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya saya panjatkan syukur kita kepada Allah SWT kerana telah memberi kita ruang untuk sama-sama menghadiri majlis Maimun pada tengah hari ini. Sedangkan kita tahu pada masa inilah masa yang sangat sesuai untuk kita berdalam Ramadan. Untuk makluman kepada semua jemaah, pada tengah hari ini kita akan ada talk show dengan tajuk forum kita kali ini ada Ramadan membawa takwa. Takwa dalam bahasa lebih dalam ini diserah kepada Ustaz Amzah dan Tuan Ahmad. Tapi yang saya tahu dia belajar daripada Ustaz Ismail Kamus, takwa ni adalah takut isteri dua. Untuk makluman kepada semua jemaah, panel kita pada hari ini yang pertama adalah yang berbagi Ustaz Amzah, iaitu bahasa dari Pure dengan Digital, iaitu guru atau kepada Mahat Darul Quran Lusila Marang dengan Yayasan. Selamat datang Ustaz. Dan juga yang kedua yang berbagi Ustaz Zulkifli Ahmad. Beliau tentang penceramah bebas, selalu muncul dari Radio Hakim, serta dan memiliki suara yang begitu merdu sekali. Kalau Ustaz boleh nasihat ini, kita lalu sangat. Bila suara merdu ni tentulah merdu minat, tapi dia yang tolak. Kalau ada tu, recommend kat saya kan. Dengan tak melengahkan masa lagi, saya mensilakan untuk panel Ustaz kita pada hari ini, Ustaz Amzah, untuk meneruskan forum talk show kita, iaitu yang sekali lagi saya ulangi tajuk mereka, ikut forum tadi ialah Ramadan Mau Takwa. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dihormati dan penerusi yang dikasihi sahabat panel Fadil Ustaz Zulkifli Ahmad, seluruh kuasa dakwah dan juga muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian. Bersyukur pada Allah Ta'ala pada hari yang ke-6 Ramadan Al-Mubarak kita dapat lagi meneruskan kehidupan kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mentaati perintahnya, insya-Allah. Dalam perjumpaan tengah hari ini dikemukakan tajuk Ramadan
firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini ayat yang biasa kita dengar setiap tahun Ramadan Al-Mubarak. Ada orang kata asyik cuma sebut ayat ni, ya. Biasalah, dia sudah ada dalam Quran. Kita nak hazah tak boleh. Tapi nak menyatakan bahawa di akhir ayat ini la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Jadi saya akan fokuskan yang pertama yang lebih kurang bahawa Ramadan Al-Mubarak yang kita sambut ataupun kita menjadi tetamunya, kalau kita melihat kepada amalan yang ada di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, sememangnya boleh melahirkan takwa. Dan kalau kita menerima Ramadan, kita berpuasa, itu tanda sudah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebut oleh Syekh Majdi Fakhri Ibrahim dalam buku dia 50 wasiat Rasulullah kepada muslimat. Takwa dalam pengertian Al-Quran membawa pengertian tiga. Yang pertama, takut kepada Allah. Yang kedua, taat kepada Allah. Dan yang ketiga, meninggalkan maksiat. Apabila kita melakukan puasa, itu tanda kita taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, dan ia sebahagian dari makna takwa. Dan kita kena faham bahawa apabila kita melalui amalan-amalan di bulan Ramadan Al-Mubarak, sebagaimana yang kita tahu bahawa betapa besarnya fadilat-fadilat yang dikurniakan oleh Allah kepada kita, maka kesan daripada amalan-amalan di bulan Ramadan, insya-Allah ia akan melahirkan ketakwaan. Kalau tidak melahirkan ketakwaan, mana kita kena muhasabah. Yang pertama, saya nak ambil berkaitan dengan sembahyang. Di bulan Ramadan Al-Mubarak, sembahyang paling banyak sekali. Berapa rakaat kita sembahyang satu hari di bulan Ramadan Al-Mubarak? Bila kita campur 30 hari, kalau 30 hari berpuasa, lebih daripada 1000 rakaat kita sembahyang. Kalau 1000 rakaat ni tak boleh melahirkan perasaan ataupun takwa dalam diri kita, kita kena muhasabah sembahyang. Kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimis salat innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan dirikanlah sembahyang. Sesungguhnya sembahyang itu dapat mencegah kamu daripada perbuatan keji dan munkar. Maknanya dengan sembahyang kita boleh mencegah perbuatan keji dan munkar, maka itulah takwa. Jadi bayangkanlah kita sembahyang 40 rakaat dah paling kurang di bulan Ramadan Al-Mubarak satu hari. Ya, satu hari 40 rakaat. Cuba kita hitung dululah kalau betul kata wallahu a'lam. Subuh dengan sebelum subuh, ingat 4 rakaat. Zuhur 4, 8. Siapa yang sunat, kalau kita sempat buat sunat dah, dua-dua lah, 4. Jadi 8 campur 4, 12. Mayang asar 6, jadi 18. Mayang maghrib 5, 23. Mayang isyak 8, kan? Yang sunat dengan yang 23 campur 8, 31. 31 campur dengan terawih 8, 39. 42 rakaat. Masya Allah. Kalau kita sembahyang duha, tambah 2, tambah 4, 42. Maknanya, kalau apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan sembahyang ni boleh mencegah kamu daripada perbuatan keji dan munkar, oh memang betul lah. Di bulan Ramadan ni sebulan, dia boleh membawa ke arah takwa. Sebab itulah Abdullah Nasir Anwar menyebut as-subul ila taqwa. Antara yang disebut jalan ke arah takwa adalah apa? Al-mu'ahadah. Perjanjian kita. Perjanjian ketika mana? Ketika sembahyang. Masya Allah, ketika sembahyang.
Kita berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala 42 kali 42 rakaat. Buih mulut kita cakap dengan Allah Taala dengan bahasa Arab. Sama ada kita faham atau tidak, itu Allah Taala tak kala kita belum faham. Sedangkan kita semayang 20 tahun, 30 tahun. Apa ikrar kita, janji kita dengan Allah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini ikrar kita di hadapan Allah, tapi dengan bahasa Arab. Orang Melayu cakap Arab, orang Arab Arab, orang Bangla Arab, orang Pakistan Arab. Semua cakap Arab di hadapan Allah Ta'ala. Menyatakan bahawa hanya akan dikaulah kami sembah dan hanya akan dikaulah kami minta pertolongan. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yang jalan Islam. Itu jalan orang yang beri nikmat ke atas mereka. Bukan jalan orang yang murkai, yang Yahudi, dan bukan pula jalan yang sesat yang Kristian, Nasrani. Dia suruh pengat ikrar kita di hadapan Allah 42 kali sehari di bulan Ramadan Al-Mubarak. Kita yakin, sungguh-sungguh kita yakin boleh melahirkan takwa, jadi orang yang takut pada Allah, orang yang taat pada Allah, dan orang yang meninggalkan maksiat. Jika sekiranya ia tidak berlaku, kita kena muhasabah. Mungkin hati kita ni keras, hati kita ni tak tahulah macam mana keadaannya. Sedangkan dia suruh ikrar kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, jika kita amalkan, insya-Allah ia akan melahirkan ke arah takwa, insya-Allah. Jadi saya akan sambung balik uraian ini, saya serah pada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa billah, sallallahu wa sallaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil 'aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa inna Allaha ya'lamu wa ma liz-zalimin min ansar. Shadaqallahul 'azim. Terima kasih kepada Ustaz Hamzah dan cerita hari ini dalam tak kata bicara santai macam orang, tapi ada kursi tak ada kursi. Tapi pada tengah hari ini satu benda yang kita ambil masa untuk berbicara. Sebenarnya patut sebelum hari ini kita bagi kepada Ustaz Hamzah lah. Saya selalu jumpa dengan tuan-tuan lah. Dan katanya ustaz-ustaz yang regular dipecat dalam Ramadan ni diganti dengan ustaz-ustaz jemputan. Banyak ustaz-ustaz daripada luar Kuala Lumpur datang untuk minta semangat. Cerita Ramadan ni sama cerita nak minta semangat je ni. Cerita nak minta duit tuan-tuan nak balik pergi sekolah. Cerita panjang-panjang macam Ramadan pun kita tahu lah. Jadi nak cerita hari ni kami nak kebas duit tuan-tuan nak balik pergi sekolah tu saja. Sedialah. Lepas ni ada tabung di belakang sana. Maka tuan-tuan kena memberi semangat untuk sekolah baik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dia jadikan pintu syurga itu lapan. Inna Allah ja'ala abwaabal jannah thamaniyah. Allah jadikan pintu syurga itu ada 8. Ada yang boleh masuk daripada pintu solat. Wa minhum may yadkhulu min babis solat. Ada yang masuk min babil jihad, daripada pintu jihad. Ada yang masuk daripada pintu yang bernama dengan pintu Ar-Rayyan. Maka pintu Rayyan ini la yadkhuluna fiha illa as-shaimun, tidak akan masuk dalam melainkan mereka-mereka yang berpuasa. Maknanya Allah saja jadikan ada 8 pintu syurga. Maka orang pun kata kenapa Allah nak buat pintu banyak-banyak, adakah setiap tingkat darjah itu berbeza, jadi ada 8 pintu. Sebenarnya maksud sebenar Allah buat 8 pintu ni kerana manusia ada kekuatan dan kelemahan. Ada manusia kuat dari segi solat, dia mungkin boleh masuk dari pintu solat. Ada manusia kuat dengan jihad, dia kalau sebut perang dia memang suka. Daripada kecil lagi dia berperang dengan mak dia sampai tikak perang dengan bini. Jadi bila dia tengok serial dia akan pergi perang. Itu mungkinlah orang yang boleh pergi melalui bab jihad. Ada yang boleh melalui bab sedekah. Dia rajin menyumbangkan harta di jalan Allah, maka dapatlah dia masuk surga mengikut bab sedekah. Dan ada orang yang rajin berpuasa.
yang komit dengan puasanya, daripada puasa sunat sampai puasa wajib, daripada puasa wajib sampai bulan Syawal dia raya sehari, dia sambung sitta min Syawal. Hari raya kedua tu dia dah puasa dah. Punya alim daripada ustaz-ustaz tak berapa nak puasa lagi. Maka orang-orang yang begini mungkin boleh masuk min babir rayyan, daripada pintu rayyan. Sebab tu nak bagi tahu pada kita, sebenarnya Allah sangat nak semua masuk syurga. Kita jangan menyebabkan orang rasa lemah untuk masuk syurga kita. Sebab tu hatta kalau kita bertemu dengan ahli maksiat, tawarkan pada mereka, kamu layak menuju ke syurga Allah. Tapi kita sudah sebut macam tu, nampak bahasa Sanskrit sana. Sesungguhnya kamu layak menuju syurga Allah. Itu bahasa dalam filem lama tu kan. Kalau bahasa baru nak bro, buat tengok dulu memang layak masuk syurga bro. Walaupun lu pakai baju setan, itu bahasa orang muda zaman sekarang bukan. Maknanya disuruh kepada kita supaya memberikan kegembiraan kepada orang untuk menuju ke syurga Allah. Sebab itu di antara hikmah dalam Ramadan. Kenapa bila sebut Nabi kata laqad ja'akum syahrun mubarak, datang kepada kamu bulan yang penuh keberkatan, syahrun azim, bulan yang sangat hebat. Futihat abwabul jannah wa uliqat abwabun nar, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka. Tuan-tuan sedar tak kenapa Allah tutup pintu neraka, Allah buka pintu surga? Agak-agak pasal tak? Saya tak pasal, saya nampak siakap 3 rasa tak apalah, apa juga kita nampak, tapi nak suruh kita ambil fikir sikit. Kenapa Allah buka pintu surga, tutup pintu neraka? Apa kena mengena dengan kita buka dengan tutup pintu surga? Buka pintu surga, tutup pintu neraka, apa kena mengena dengan gua? Gua tak ada hal bro. Lu nak buka, lu nak tutup kan? Gua punya pasal lah bro. Nak tunjuk pada kita apa kena mengena dengan kita buka dan tutup pintu surga. Kalau orang yang menghayati maksud dia nak bagi faham, bulan Ramadan adalah bulan untuk ajak semua orang mendapat rahmat Allah. Bulan Ramadan nak ajak hatta orang yang melakukan maksiat. Allah sedang menawarkan keampunan. MPAJ ada buat, tak Allah tak boleh buat. MPAJ ada tawar, siapa-siapa kena cukai pintu pada bulan sekian-sekian dapat reward. Siapa bayar awal dipotong cukai pintu sebanyak 70%. Nampak tak? Kita kena apa dia speed track, kita kena saman. Kita tanya, tuan boleh kompon tak? Boleh. Kita pun pergi, saya nak kompon boleh? Boleh. Bulan depan cik mari, kita bagi special price. Bulan depan siapa bayar RM2 je. Kalau boleh bagi kompon, boleh bagi kemudahan untuk orang, kurangkan denda dia. Allah lagi hebat, dia tutup pintu neraka sebab nak bagi tahu, wahai kaum muslimin semua, kamu layak masuk surga Allah. Hatta kamu melakukan maksiat yang banyak, kamu layak menuju ke surga Allah. Sebab aku tutup pintu neraka ni, nak suruh jom berlumba masuk dalam surga Allah. Sebab tu bulan ni tuan-tuan kena bagi rahmat pada semua orang. Jumpa staf-staf Petronas yang masih pakai skirt, ucap kepada dia, kau walaupun pakai skirt layak masuk surga. Dia berkata, udah gila kamu, aku tak tentu masuk surga macam mana kamu? Kita pun kata pada dia, sebab Allah membuka pintu rahmat yang sangat luas. Sebab tu tuan-tuan, saya seronok ulama-ulama di Indonesia. Mereka datang Ramadan, mereka buka pintu rahmat sungguh. Mereka buat macam Allah suruh, buka pintu syurga, tutup pintu neraka. Jangan bagi berita takut pada orang dalam bulan Ramadan ni. Bagi berita gembira supaya semua orang balik pada agama. Akhir sekali semua di Indonesia tuan-tuan tengok, semua orang balik pada agama, termasuk geng-geng rock tuan-tuan. Siapa penting sangat geng rock pada agama tuan-tuan? Geng rock dia punya audience ramai tuan-tuan. Ceramah banyak Injil tuan-tuan. Dan orang yang jadi artis dia punya audience satu dunia tuan-tuan. Orang punya audience dia punya friend ramai. Aku sampai hari ni friend aku dalam Facebook 10,000 tak pernah nama. Dan orang lain friend sampai 1 juta. Lisa Surihani 1 juta kan. Kerja Lisa Surihani main kucing. Sampai-sampai dia main Yusri dia main kucing tadi. Sampai-sampai main kucing tu. Hai, saya Lisa Surihani. Hari ni Lisa nak tunjuk cara belai kucing. 1 juta tonton dia. Aku buat video dalam YouTube, harap tak ada siapa tengok pun. Geram. Dia tak tahu pada kita. Bila sebut tentang soal orang-orang yang balik pada agama, bila mereka dulu buat maksiat, tiba-tiba bila mereka balik sikitlah
ialah mereka balik pun bulan Ramadan. Keluar Ramadan mereka istiqamah balik dalam keadaan jahiliah. Ramadan mereka balik. Sebab tu Indonesia tuan-tuan tengok kumpulan-kumpulan rock buat lagu untuk Ramadan. Malaysia tak jumpa kumpulan rock. Kalau lagu Ramadan semua nasyid. Mesti nasyid. Ramadan menjelang lagi, membawa rahmat dan maghfirah. Lagu gini budak-budak rock tak boleh dengar tuan-tuan. Kalau tuan-tuan jaya anak-anak lagu dia tak boleh dengar. Zaharatinul muayyad bisuhuri Nabi Ahmad. Wah bro, kau tak boleh dengar bro. Belarah ni lagu bro. Ni Quran ke apa bro? Jadi budak-budak dia suka lagu rock. Tapi bagilah nafas Ramadan. Ada satu kumpulan di Indonesia nama dia 70. Ketua kumpulan ni 70. Oh, macam ni berbeza. Kau baca Quran dia tahu sendiri orang. Lagu kumpulan 70 tu Ramadan dia buat lagu sempurna Ramadan. Ramadan ini bulan yang sangat indah, bulan yang suci untuk melebur dosa. Ramadan ini bulan yang sangat indah, panjatkan doa pada Allah semata. Sampai kepala itu rebah rambut semata kita. Nak tunjuk pada kita ni orang yang diajak oleh ulama di Indonesia balik pada Ramadan. Sebab tu Ramadan itu dan orang nak dapat rahmat. Jadi tuan-tuan jangan kata pada orang, jangan bila tengok orang tu jarang pakai surau, tiba-tiba jumpa, tak pernah nampak, udah keluar pada kubur baru nampak. Tak payah dah. Besar ada pergi orang macam kita tu bagus sangat. Kita dulu jahiliah juga, baru-baru ni nak nampak baik sikit tuan. Cuba kita tawarkan rahmat pada orang. Tuan-tuan sebab tu tuan-tuan tengok siapa kata Ramadan ni orang tak mau. Kalau tuan-tuan pergi pasar juadah, macam-macam orang dalam tu nak tunjuk mereka walaupun tak puasa, nak raih juga bazar Ramadan. Nak pergi juga pasar Ramadan. Orang muda panggil pasar Ramadan ni parang, tuan-tuan, parang. Dalam Facebook, bro, lu pergi parang mana bro? Oh, parang tu macam dia pasar Ramadan. Gua pergi yang banyak arti dah bro, boleh nampak sikit seksi-seksi. Ada juga dia ni. Tapi nak bagi tahu, bila datang Ramadan, orang cuba mencari sesuatu dalam bulan Ramadan. Sekurang-kurangnya dia cari pasal juadah sekurang-kurangnya. Nak tunjuk orang cuba cari Ramadan walaupun dia tak sempurna, kan? Ada yang jenis nak kata laki-laki berhidup, perempuan berhidup. Pondan. Di tempat saya pondan banyak. Sebab dia pandan dekat dengan pondan. Dia dekat-dekat. Pondan betul. Dalam pasar Ramadan, kalau tuan-tuan tengok, ada pondan-pondan datang. Bukan pondan-pondan biasa. Pondan nalerke. Oh, tengok pada belakang nampak perempuan. Kali depan, Allah datang. Bila jumpa mereka dalam pasar juadah, mereka pun sibuk membeli juadah untuk berbuka, tuan-tuan. Apa Khalid 3, Leonel 4. Sibuk membeli di pasar juadah. Bila orang tanya pada mereka, adalah aku. Mereka tu nakal sikit tanya, puasa kan? Kita menjadi puasa dah. Jawab dia dulu. Nama. Dia pun tanya, nama malam ke siang? Oh, ada nama malam ke siang. Ada nama malam Ain. Nama siang? Zulkarnain. Tak tunjuk pada kita, mereka pun mencari keberkatan juga di dalam bulan Ramadan. Sebab tu, kenapa tak tawarkan Ramadan pada orang? Kenapa asyik nak judge orang? Kenapa rasa diri paling baik? Sebab itulah tuan-tuan, kita tengok siapa yang boleh ambil pintu-pintu syurga ini, bagilah tawaran pada mereka untuk masuk ke mana pintu syurga yang mereka layak untuk masuk. Sebab tu di antara jalan mudah yang senang sikit lah untuk orang KLCC lah, yang macam Petronas ni, di antara jalan mudah adalah ambil, memberikan sumbangan. Unfiqalah, Allah ganti balik. Kullu hasanatin bi asyri amsalihha. Satu kebajikan Allah ganda 10 ila 700 dhi'fin, hingga 700 kali ganda. Tetapi illa saum, melainkan puasa. Allah Ta'ala kata, fa innahu li wa ana ajzi bi.
dia untuk aku dan aku akan beri berapa pahalanya. Bila sebut puasa, bukan maknanya hanya menahan diri. Apa jua amalan puasa, termasuk bersedekah di dalam bulan Ramadan, Allah gandakan lebih 700 kali ganda. Inilah bulan baik siapa yang ada hajat. Sebab bila kita bagi sumbangan, kita boleh minta doa pada Allah. Siapa yang bini dia tak bagi kahwin dua, inilah bulan terbaik untuk bersedekah dan minta doa. Siapa yang lelaki dia nak kahwin dua, inilah zaman untuk menghalang daripada kahwin dua dengan berdoa balik. Biarlah kita menggunakan sumbangan itu untuk membantu agama. Sebab dia kerja mudah. Nanti kalau jumpa orang pakai skirt pun kempen untuk bagi sumbangan. Saya tahu sebab tu kadang-kadang minta derma ni paling senang pakai skirt. Hak paling susah orang pakai sahabat. Dia banyak nak bagi ke Palestin, ke Syria, banyak nak bagi dekat. Tapi orang pakai skirt, bagilah sumbangan. Dia okey ya, nak apa sini bagi. Kenapa? Sebab kita kempen mudah ya. Kau dah tutup aurat, surga belum tentu. Kurang-kurang ni dah jalan kau masuk surga. Kita tambah cerita lagi. Dulu ada seorang pelacur bagi minum air kepada anjing dengan kasut. Dia bagi anjing minum, kau bagi ustaz minum. Jadi dia bilang berkat kau dapat masuk surga. Itu juga sampai pakai sikit mai bagi sumbangan. Alhamdulillah. Jadi nak bagi tahu pada kita bahawa hari ini jalan-jalan itu sudah terbuka, tuan-tuan. Maka kita kempen orang untuk balik kepada agama Allah. Saya tiru sahabat-sahabat di Indonesia, mereka bulan Ramadan menyumbang semua. Mereka memberikan sumbangan sama ada tenaga dan ikhtiar. Kumpulan-kumpulan roh bulan Ramadan ni, tuan-tuan, mereka buat konsert dalam bulan Ramadan. Sempena Ramadan. Ada satu kumpulan nama Gerigi buat konsert Ramadan. Petang-petang nak buka puasa. Ya ibu-ibu bapa-bapa sekalian, kali ini mari kita bermunajat kepada Allah dengan lagu-lagu yang lebih segar untuk memuji Allah. Ya, kita membutuhkan Allah, bukan Allah membutuhkan kita. Kalau kita dengar apa ada butuh Allah lagi. Bahawa itulah mereka yang menyampaikan agama dalam bulan Ramadan dengan cara masing-masing lah. Bukan semua kena bagi tazkirah. Ni dah ada artis bila balik pada agama tu nak bagi kuliah. Ada orang yang menjadi penyanyi nak bagi kuliah. Ada pelakon nak bagi kuliah. Kalau semua pakat bagi kuliah, kami nak bagi apa? Biarlah mereka buat kerja masing-masing. Tetapi dimarahkan bulan Ramadan. Kerana saya nak tengok tahun depan adalah lagu-lagu yang segar-bugar yang boleh masuk ke radio tentang Ramadan. Jadi sebab tu sebar-sebarkan Ramadan. Ramadan bulan rahmat, Ramadan bulan maghfirah. Ramadan kan disebut awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Nak bebaskan semua masuk daripada api neraka Allah. Inilah bulan yang terbaik. Gembirakan orang. Basyiru wa la tunaffiru, yassiru wa la tu'assiru. Mudahkan orang, jangan bagi payah terhadap Ramadan ini. Taruh harapan pada mereka. Menaruh harapan macam kata Zaitun Sami'un. Bagi mereka dapat menaruh harapan untuk bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya berbeza dengan Ustaz Zul. Dia serius ni. Kita pandang contoh-contoh. Saya nak sambung tadi berkaitan dengan sembahyang. Bila kita sembahyang, sebagaimana kita tahu bahawa kita dah ikrar di hadapan Allah Ta'ala, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tidak mahu jalan Yahudi dan tidak mahu jalan Nasrani. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi SAW disuruh dengan seruan Yahudi dan Nasrani. Nabi tidak berpaling. Nabi tidak jawab. Sebagai isyarat kepada umatnya supaya jangan ikut Yahudi dan Nasara. Jangan ikut agenda Yahudi dan Nasara yang boleh merosakkan umat Islam. Sebab itulah yang rosak umat Islam. Umat Islam tak boleh